Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hello guys, welcome back to my channel. Let's go. Okay guys, macam mana korang hari ni? Sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT sebab memberi kita kesihatan. And buat kepada rakan-rakan kita yang ditimpa musibah tu, sama-samalah kita doakan mereka supaya dipermudahkan segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kat sini juga guys, Ani nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada subscriber and viewer Ani. Maaf zahir dan batin. Nak raya tu boleh, tapi ikut SOP guys. Hashtag kita jaga kita. Mantap. Okay guys, macam Ani pernah cakap sebelum ni kat video Ani, pada hari Khamis Ani akan menyajikan korang dengan story-story seram. And today kita ada 2 story seram daripada member-member Ani. Nak tahu seram atau tak? Let's check it out. By the way, sebelum tu guys, macam biasalah, kita baca Al-Fatihah dulu supaya dapat menenangkan hati kita and mengelakkan kita daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk ghaib ni. Okay, let's go. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. By the way guys, jangan lupa untuk subscribe channel Ani, push the bell button, and jangan lupa untuk like, comment and share video Ani dekat kawan-kawan korang. Okay? Okay guys, kat sini kita ada member Ani yang bernama Zack. Bukan Zack King just Zack. Okay guys, Zack ni orang Sarawak and cerita dia ni berlaku masa dia dengan member dia nak balik dari kampung ke tempat dia orang kerja kat bandar. Dia orang ni kerja dekat KFC yang ada drive-thru tu. 11:49 at the first window. Thank you. Kira tempat dia orang kerja ni antara tempat terbesar lah. KFC terbesar lah kat tempat dia orang ni sebab ada drive-thru kan. And dia orang ni stay dekat hostel yang company KFC ni sediakan untuk dia orang. Like that. Okay, dipendekkan cerita, Zack dengan member dia ni nak balik lah ke bandar tempat dia orang kerja tu. And dalam cerita ni, dia orang masih lagi kat kampung dia orang masing-masing. So, Zack ni rutin dia balik ke bandar dari kampung. Dia akan bangun pukul 5 pagi, and then dia akan bersiap-siap like mandi apa semua, kemas baju, and lepas tu dia akan gerak ke satu simpang tempat biasa dia dengan member dia tunggu kat kampung dia. Okay guys, Ani lupa pula nak cakap, Zack dengan member dia ni lain-lain kampung tau. Kampung member dia ni depan sikit, dekat dengan simpang. Zack ni pula jauh sikit. So Zack ni biasa akan sampai dulu kat simpang tu lah, sebab dia tak nak lah buat member dia tertunggu-tunggu kan. Kesian pula kat member dia kan, kena tunggu masa kan. So one day, masa dia orang ni nak balik ke bandar, Zack ni macam biasalah dengan rutin dia. Bangun pagi, lepas tu mandi, and then kemas-kemas barang. Lepas tu Zack ni akan gerak ke simpang tu dulu. Yelah, tak nak bagi member dia tunggu kan, so dia gerak lah dulu. Dia sampai ke simpang tu dalam pukul 5.45, and dia tunggulah member dia. Tunggu sampai pukul 6.30 member dia tak muncul-muncul lagi. Sudah. Tapi biasanya guys, member dia ni akan sampai pukul 6 tepat. Just hari ni je lah pelik. Kenapa member Zack ni tak sampai-sampai lagi. Lepas tu Zack ni call lah member dia, tapi call tak angkat. Lepas tu Zack ni check pula, tak dibalas, blue tick pun tak. So dia dah pelik dah. Dia rasa mungkin member dia dah gerak dulu kot. So Zack pun decide lah, tak apalah, aku gerak dululah. Dia hidupkan motor,
And then dia gerak nak ke bandar. Bukan apa guys, Zack ni bukan saja nak tinggal member dia, sebab dia hari ni dia shift pagi dalam pukul tak ada jam dalam pukul 7 gitu. Dalam pukul 7 gitu. So dia takut lah kan kena marah pula dengan dia punya manager. Yelah manager dia. So dia gerak dulu, kan tak pasal-pasal kena buang kerja. Kesian pula kat Zack kan. So Zack gerak lah dulu. So Zack ni guys, dia bawa motor tu macam orang tak pernah bawa motor. Dia bawa bapak laju. Ambil kau. Dia bawa laju mana pun, tapi apakan daya, dia tetap sampai lambat dekat tempat dia kerja tu. Kesian Zack. Tapi guys, yang peliknya, masa dia sampai dekat tempat dia kerja tu, dia nampak kelibat kawan dia yang sedang tunggu kat tempat parking, macam tunggu Zack. And then Zack ni dia pergilah dekat parking tu. Dia nak parking motor dia. Lepas tu Zack dia cabut helmet dia. Dia turun dari motor, dia pergi kat member dia. Dia sapa, "Oi, kau ni asal tak tunggu aku tu? Kau ni entah mana-mana pergi. Aku dah call kau, kau tak angkat. Aku dah message kau, kau tak balas. Apa kau pergi mana?" Lepas tu geng, kawan dia ni pun pelik. Lepas tu kawan dia cakap, kau ni, aku dah sampai lama dah kat simpang tu. Macam biasa pukul 6 tepat aku dah ada dah kat situ, tapi aku tak nampak pun batang hidung kau. Tu aku pelik, aku ingatkan kau dah gerak dulu dah. So aku gerak lah. Aku sampai-sampai sini aku tengok kau pun tak ada lagi. So tu aku tunggu kau kat parking ni. Lepas tu guys, dengan Zack pun sekali jadi pelik. Aku rasa aku tak nampak batang hidung kau. Bukan apa, sebab aku tunggu dari simpang tu dari pukul 5.45 babe, sampai pukul 6.30. Masa pukul 6 tu aku tak nampak pun kau. Serius lah, aku dah sampai, aku tak nampak dong kau. Lebih kurang macam tu lah Zack cakap. And then member dia ni cakap balik, ya doh, aku memang tak nampak engkau. Masa kat situ dalam pukul 6 tepat tu, aku tak nampak siapa-siapa. Masa tu kat simpang tu ada aku seorang je. Aku pun tak nampak engkau. Serius doh, sumpah aku tak nampak engkau pun. Lepas tu guys, apa lagi, dua-dua dah cuak. But nasib baik lah diorang abaikan dulu. Sebab diorang nak kerja kan tak jadi kerja. Balik tu demam. Diorang kerja lah dulu. Dalam cuak-cuak diorang pun kerja je lah macam biasa. Tapi tetap kena marah lah sebab masuk lambat. Kesian diorang. Lepas dari peristiwa tu guys, Zack ni pun terfikir, apalah yang jadi dekat diorang hari tu. And dia ambil inisiatif untuk tanya orang-orang kampung yang berdekatan dekat simpang tu. Tanya. Rupa-rupanya guys, bukan Zack dengan member dia je pernah kena. Ada lagi orang sebelum dia yang pernah kena macam tu. So kiranya Zack ni yang member dia tu sebenarnya telah ditutupkan pandangan oleh something like penunggu kat simpang tu yang menurut orang kampung kat situ. Sebab itulah dia orang tak nampak antara satu sama lain. Sebab ikut apa yang orang kampung cakap, dekat simpang tu ada penunggu yang menjaga. Tak tahulah, mungkin penunggu tu tak suka kot kehadiran diorang ni, and penunggu tu tutup mata diorang supaya diorang tak nampak antara satu sama lain. Like that. Tapi korang boleh fikir logik lah kan. Jalan kampung besar mana lah sangat, takkan diorang tak boleh nampak antara satu sama lain kan. Jalan kampung aku pun tak adalah besar mana. Tak logik kalau diorang tak nampak. Itu dia guys. Sebenarnya benda-benda gini kita tak boleh fikir pakai otak kita ni. Sebab benda ni, benda-benda yang ghaib ni, kita memang kita tak boleh fikir lah. Kalau kita fikir boleh kita jadi gila. Sebab benda ni memang dalam Al-Quran pun dah cakap, benda-benda ghaib ni kita tak boleh jangkau pakai otak kita yang sihat ni, akal kita yang sihat. Kita tak boleh fikir langsung. So janganlah fikir benda-benda yang ghaib ni. Nak kaji boleh, jangan terlalu taksub. Nanti korang boleh jadi gila.
Kalau panggilan ni tak tanggungjawab ingat pesan ni. Creepy jugalah babe cerita si Zack ni. Aku pun boleh meremang. Seram gak lah. Tiba-tiba boleh tak nampak member dia. Pelik. So guys, macam mana dengan story seram kita yang pertama? Kalaulah korang duduk kat tempat Z sekarang, apa yang korang rasa? Wallahualam. Okay, tak apa guys, kita move kepada story seram kita yang kedua, iaitu kelibat. Okay guys, untuk story seram kita yang kedua, kita ada member anime yang bernama Ain. Tapi bukan nama sebenar. Okay guys, Ain ni adalah seorang student di USM. USM ni adalah University Science Malaysia. And Ain ni dia mengambil kos nursing diploma. Ain ni telah memberikan cerita dia dekat Anip tentang 3 orang kawan lelaki dia yang telah diganggu oleh entiti di dalam asrama lelaki. Okay guys, dalam cerita si Ain ni ada 3 orang lelaki yang satu geng, satu kepala. Means diorang ni memang melekat gila lah. Memang brotherhood. Memang mana-mana diorang pergi mesti bertiga. Apa diorang buat mesti bertiga. Dah macam isi dengan kuku dah. Macam tu lah cerita dia. Okay, kita bagilah nama diorang ni Zam, Amin dengan Aiman. Tapi bukan nama sebenar lah. Hope korang boleh ingat. Kat asrama lelaki ni banyak sangat kisah seram-seram. Dah lah diorang punya tingkat dekat asrama tu yang dihuni hanya tingkat 1 dan tingkat 2. Padahal dekat asrama diorang ni ada 3 tingkat. Tapi tingkat yang ketiga tu tak dihuni. Anik pun tak tahu kenapa. Wallahualam. Adalah sebab-sebab yang tertentu. Berbalik kepada 3 orang sahabat ni, si Zam, Amin dengan Aiman, diorang ni suka sangat buat kerja gila. Macam lepak sambil makan Maggi, lepas tu berlari-lari tak tentu arah, and then nyanyi bising-bising macam tak tahu lah. Macam lebih kurang gitu lah. Tapi kat tingkat 3, kat tingkat orang kosong, tak ada orang langsung tu, berani diorang buat kat situ. Diorang tak tahu kat situ ada apa. Tapi diorang ni lah, diorang ni jenis positif. Diorang mungkin ingat kosong je pun, bukan ada apa-apa. Tapi korang tak tahu lagi ada apa kat situ. Tapi guys, one day Zam dengan si Amin ni decide nak basuh baju pukul 11 malam gitu. Diorang ni basuh baju dekat tingkat 2. Tingkat 2 ni tempat si Zam dengan Amin ni duduk lah. Zam dengan Amin ni sebenarnya roommate. So si Zam tu ajak lah si Amin tu basuh baju malam-malam. Ajak teman. Tak tahulah takut ke apa, tapi untuk teman lah basuh baju. Mungkin si Amin tu pun nak basuh baju ke. Positif je lah kan. Dalam masa tu si Aiman ni pula, si Aiman ni dia lepak kat bilik dia dengan roommate dia lah. Tak tahulah dia buat apa. Dia main phone ke, main ML ke, tak tahulah. Tu si Aiman punya kerja lah. Sekarang ni kita nak cerita pasal si Zam dengan si Amin. Okay guys, tanpa kita sedar masa pun dah berlalu. Zam dengan Amin ni dah siap dah basuh baju. Tapi lepas basuh baju tu macam biasa lah, budak asrama tau. Lepas basuh baju kita akan perah pula. Bagi lembab sikit lah, kurang air sikit tu. Kira kering tu 50-50, kering lembab, like that. Lepas tu si Zam ni siap dulu lah. Mungkin sebab baju si Zam ni sikit, baju si Amin ni banyak kan. So si Zam ni siap dulu. And then Zam ni decide dia nak balik dulu dekat bilik dia. Lepas tu dia nak jemur baju tu. Si Amin ni pula tinggal dekat bilik air ni dulu sampai dia siap lah semua baju-baju dia ni perah. And then masa si Zam ni dalam perjalanan nak balik ke bilik dia, Zam ni dia tertoleh ke belakang. And masa dia toleh ke belakang, dalam jarak berapa meter daripada dia, dia nampak ada Amin yang sedang jalan ke arah dia sambil membawa baldi baju tadi.
So mungkin si Zam ni ingat lah, oh Amin ni dah siap dah kot basuh baju. So diorang pun gerak je lah ke bilik tu. So bila dah sampai ke bilik diorang tu, si Zam ni macam biasa lah, dia pergi dekat ampayan dekat bilik diorang tu, dia pergi sidai dengan Amin. Lepas tu dah siap sidai, si Zam dengan si Amin ni pun rehat. Zam ni dia duduk kat lantai sambil membaca buku. And si Amin ni pula, dia baring kat katil dia sambil memain telefon. Lepas tu dah lama diorang rest tu, si Zam ni pula ngantuk, dia nak tidur. Bukan apa, esok ada kelas, so dia nak tidur awal lah. Masa si Zam ni dia nak tutup lampu, tiba-tiba guys, datang si Aiman ke bilik dia. Si Aiman ni cakap lah, "Oi Zam, nak tidur dah ke? Awal lagi. Tu si Amin tu kat bilik air lagi." Sudah. Lepas tu si Zam ni cakap pelik lah, "Hai Amin dalam bilik lah, apa kau merepek ni? Tu dalam bilik tengah main phone." Lepas tu Zam pandang ke belakang, dia tengok ke katil Amin tu, tak ada Amin pun kat situ geng. Zam pun, apa yang jadi? Tadi ada Amin kat situ. Zam dengan Aiman pun dah pelik dah. Lagi-lagi si Zam, entah dengan siapa-siapa dia duduk tadi. Tengah-tengah dia orang tengah pening, tak tahu apa jadi. Tiba-tiba kat tingkap bilik Zam ni, ada orang ketuk. Tak. Apa lagi guys, dengan kekuatan yang diorang ada masa tu, si Zam dengan si Aiman ni berlari langkah 1000. Memang macam orang tak ingat dunia dah berlari tu. Diorang berlari ke bilik air yang tempat ada Amin tadi tu. Memang betul lah cakap si Aiman tadi, Amin memang ada kat bilik air tu lagi, tengah berah baju. Banyak betul baju Amin tu So siapa dengan Zam tadi tu? And siapa yang ketuk tingkap tu? Wallahualam, kita pun tak tahu. Misteri kat situ. Lepas daripada kejadian tu guys, diorang bertiga ni kerap diganggu oleh entiti yang diorang tak tahu datang dari mana. Ada yang pada satu masa tu diorang dengar bunyi katil daripada tingkat 3 tu macam diheret atau digerakkan, katil dengan meja. And ada satu masa tu si Amin ni dekat dia punya atas katil ada helaian rambut yang panjang. Tapi bukan rambut dia, rambut laki ni kan macam aku lah, pendek. Tapi yang ni rambut dia panjang, kasar, macam rambut perempuan. Takkanlah si Amin ni bawa perempuan dalam bilik. Sudah. And pada satu hari tu juga, dekat bilik air tempat diorang basuh baju tu, tempat biasa diorang basuh baju tu, kadang-kadang dapat melihat kelibat yang lalu dekat cermin dekat tingkap diorang tu. Tapi yang peliknya guys, diorang punya bilik air ni kat tingkat 2, and dekat tingkap tu mana ada tempat untuk berpijak. So macam mana nak ada orang lalu kat situ? So macam mana korang? Creepy tak situasi ni? So guys, macam mana story seram kita yang kedua? Seram atau tak? Kalau seram, korang boleh komen dekat bawah. Okay guys, apa pengajaran yang korang dapat daripada dua cerita ni? Kalau Hanif lah, untuk story seram kita yang pertama, iaitu penunggu simpang, bagi Hanif, kita bila kat satu tempat tu, kita perlulah prepare diri ni dengan membaca apa-apa surah pun supaya tak diganggu oleh apa-apa. Bukan apa guys, benda-benda makhluk-makhluk gaib ni, dia ada kat mana-mana je, and kita tak tahu pun kat mana dia duduk. Kadang-kadang dia duduk tempat kita tak pernah jangka dia duduk. So guys, selalulah berhati-hati and preparekan diri dengan doa-doa. Okay, untuk story seram kita yang kedua, iaitu
si kelibat. Bagi Hanif sebenarnya kejadian tadi tu salah daripada 3 orang ni juga. Sebab apa? Diorang telah mengganggu tempat makhluk-makhluk ni. Kalau Hanif lah, Hanif pun marah juga. Sebab kalau korang masuk rumah Hanif, lepas tu korang buat bising-bising, korang rasa Hanif marah tak? Mesti marahkan lah. Macam tu juga perasaan diorang. Sebab makhluk Allah ni semuanya ada perasaan. Yang bezanya kita tak nampak macam mana reaksi diorang tu. Mungkin kita boleh nampak reaksi emosi antara kita, tapi antara diorang kita tak akan pernah faham. Okay guys, apa yang cakap tadi tu korang nak ambil iktibar, ambil lah. Sebab kadang-kadang yang cakap ni ada yang benda tak betul tu, setengah ni gurau. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe ni punya channel. Jangan lupa untuk push the bell button, like, comment and share video ni kat orang ramai. Okay, thank you guys. Thank you for your support. Okay guys, macam biasa, apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita tinggalkan. Aku Hanif. Ciao. Assalamualaikum.